Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk hari ni 17 hari bulan Oktober ni kita akan buat ketaksamaan linear. Okey, minggu lepas kita buat persamaan linear kan. Persamaan linear bila kita dah tahu macam mana nak buat persamaan, kita akan forward kepada ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear ni dia kamu start belajar awal lagi form 1 tak silap cikgu pun ada kot topik form 1, form 2, form 3 dan form 4. Okay, so ketaksamaan linear ni dia keluar dekat yang kalau format sebelum ni lah, dia keluar dekat paper 1 dan paper 2. So kerana dia boleh soalan dia ni boleh keluar di paper 2, jadi saya nak buat lah ulang kaji topik ni. Okay, so ini adalah soalan-soalan. Nampak macam banyak ni soalan yang nak dibincangkan ni. Tapi saya akan pilih-pilih je lah sebenarnya. Saya akan pilih-pilih je. So, kamu jangan rasa matematik ni banyaknya soalan. Matematik ni bukan macam subjek subjek BM. Subjek memanglah lain kan. Sebab dia mengira. Sebenarnya soalan dia walaupun banyak tapi jalan kerja dia sikit je. Kan? Gitulah. Okay, so sebelum kita mulakan ni soalan, kita buat persamaan, cikgu nak refresh balik. Okay, kita refresh balik topik ketaksamaan. Sebelum tu, okay tak? Okay ke? Okay, go. Okay, baik. Kita refresh balik topik ketaksamaan ni, apa yang perlu ditekankan lah. Apa yang perlu diingatkan. Okay. Kenapa kita panggil dia ketaksamaan linear? Ketaksamaan ni kalau persamaan simbol dia sama kan? Sama dengan. Kan? Sama dengan. Kalau persamaan sama dengan. Tapi kalau ketaksamaan dia ada banyak simbol. Simbol lebih besar dan sama dengan, simbol lebih kecil dan sama dengan. Ini adalah simbol-simbol ketaksamaan. Linear ni apa? Kamu kena tahu linear ni adalah y mx tambah c. Y mx tambah c ni apa dia kuasa tertinggi? Kuasa tertinggi. Kamehameha. No. Kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah x dengan y ni. Kuasa tertinggi dia adalah 1. Sebab itulah dia linear. Kalau kuadratik ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Ni 2. Kuasa tertinggi dia 2. Tertinggi. Ni 2, ni 1. Paling tinggi 2. So ia kuadratik. Tapi Q pula. K lah. Kuadratik tu bi. Tapi kalau linear dia, kuasa tertinggi dia 1. Sebab tu kita panggil dia linear. Ketaksamaan linear. Inilah topik ni. Ketaksamaan linear. Baik. So apa yang penting yang kamu saya refresh balik. Semua penting kan? Saya refresh balik. Ketaksamaan ni begini. 2 ni dulu. Pertama 2 ni dulu. Lebih besar dan sama dengan. Ini lebih besar dan sama dengan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk begini. 2 ni. Ni adalah lebih apa? Siapa boleh jawab? Lebih? Kecil. Betul. Lebih kecil. Betul Tanisha. Dan ini lebih kecil dan sama dengan. So dia ada 4 ni. Saya kategorikan lebih besar dengan lebih besar yang sama dengan ni satu grup. Lebih kecil dengan sama dengan ni satu grup. Okey. Okey, ini adalah ketaksamaan. Lepas tu katakanlah ni graf untuk topik ni kamu ada banyak loret. Untuk topik ni ada banyak loret. So saya nak tunjukkan di mana tempat nak loret dia. Di mana nak loret-loretkan lebih besar dan sama dengan ni.
Di mana nak pakai lebih besar? Okey, kalau lebih besar dan sama dengan, dia adalah, sekejap, pilih warna-warni sikit kan, bagi apa, menarik sikit kan. Kalau lebih besar dan sama dengan, dia di belah kanan ataupun atas. Kanan dan atas. Apa maksud cikgu kanan dan atas? Okey, ni cikgu cakap tadi ni graf kan? 1, 2, 3 ni graf. Okey, kamu tengok graf yang pertama ni. Graf yang titik merah ni kan? Ni saya kata belah kanan. So dekat tangan yang kamu pegang pen ni, ini tangan kiri kan? Ni tangan kanan. So di sinilah. Kalau yang graf macam ni, dia kata belah atas. So ini bawah kan? Ini graf, ini bawah, ni atas, betul tak? So kita lorekkan di atas. Kalau begini, okay, saya label ini A, ini B. Nak lorek mana? A ke B? Pandai Syasha, A. Gitu lah. Okay, lepas tu kita tengok pula. Lebih kecil dan sama dengan. Lebih kecil dan lebih kecil sama dengan, dia jadi terbalik lah dengan yang atas tadi. Tak payah fikir panjang. Dia jadi terbalik je. Kiri dan bawah. So, katakanlah ni A, ni B. Kamu nak lorek yang mana? A. Ya, belah kiri. Yang ni yang pertama. Dua Roman, nak lorek mana? A ke B? B. Betul, Nisha, Syasha, dua orang ni memang aktif. Yang lain tu hacking. Yang lain mana? Sembang kencang bila tanya soalan tak jawab. Dapat orang kan? Macam ada lagi tadi. Siapa tadi? Yang tak apalah, teruskan je. Sibuk kan nanti diorang tengok. Okay, B yang apa ni? Graf yang ketiga. B dan A. Nak lorek yang mana? Syashat atau Tanisha? Ya, bawah. Senang kan? Ya. Ya, senang aja. Okay, baik. Satu lagi. Okay, tak apalah, itu nanti kita jumpa soalan nanti baru boleh nampak. Okay, so ini yang poin penting ni. Poin penting kamu boleh screenshot ke apa ke untuk sebagai nota kamu nanti dalam buku. Ini pun penting juga ni. Yelah Nabila. Okay, baik. Jom kita mula. So, ini ada 6 soalan. Soalan yang pertama, yang ni dia solo lolek kan? Kita lorekkan lah. Kamu perasan tak? Dia nak lorek apa ni kan? Dia suruh lorek apa ni? Okay, ni ada, tengok ni. Ada 3 ketaksamaan. Meaningnya ada 3 graf. 3 garis. Graf lah. 3 graf. Satu untuk yang ni. Graf yang ini untuk yang ni. Graf yang ni untuk yang ni. Okay, saya untuk soalan pertama ni sajalah saya terang detail-detail. Yang nombor-nombor ni kamu tak payah tengok. Ini kaedah cikgu kapur putih ni. Saya nak tunjuk kat kamu kaedah saya lah. Kaedah saya kita pakai simbol lain. Kita pakai simbol. Okay, tengok betul-betul Okay, jom kita tengok yang pertama ni dulu. Yang ni. Okay. Yang ini dia kata ni simbol lebih kecil ke lebih besar ni? Lebih besar. Yep. Lebih besar ke lebih kecil? Sama dengan. Lebih kecil dan sama dengan. Kalau Tanisha confused, kalau Tanisha confused, kamu tengok kamu tengok dia punya muncung ni. Muncung ni kecil. Kalau lebih besar dan sama dengan, nampak muncung depan ni besar.
Ni muncul depan dia kecil. Gitulah Tanisha. Okey. Sebelum tu gambar saya apa ni tak? Pecah-pecah tak? Clear ko. Oh, clear. Alright. Okay, so kerana dia ni lebih kecil, jadi A ke B? B. So, saya lorekkan bahagian bawah sini. Untuk graf ni dulu. Okay, satu done. Okay, ni pula. Yang kedua. Yang ni lebih besar ke lebih kecil? Sama kan? So, lebih kecil. So, A ke B? B. Ya, okay. Tapi saya tak nak pakai garis-garis. Saya nak buat bulat-bulat. Ini adalah ni kaedah saya ni. Ni bulat-bulat begini. Okay. Dan yang terakhir, yang ketiga. Lebih besar yang ketiga yang ni kan? Lebih besar. A ke B? A. Okay. Lepas tu saya nak pakai simbol tiga segi. A kan? Saya pakai bentuk tiga segi. Okay. Sekarang dia suruh lorekkan. Okay. Dalam banyak-banyak kawasan ni, kawasan nombor apakah yang paling semua simbol ada? Yang semua simbol ada. Tiga-tiga simbol ada. So lorekkan dekat tiga. Boleh? Boleh. Okay, kita try satu lagi soalan. Soalan 4. Ada berapa garis kat sini? Ada berapa persamaan kat sini? Ketak samaan. Ada berapa ketak samaan? 3 juga kan Syasha? 1, 2, 3. Kan? Okay, jom kita tengok yang nombor 1. A ke B? A. Pandai. Kita lorekkanlah macam ni. Okay. Nombor 2. A ke B? B. B. Nombor 3. A ke B? B. Lebih besar kan? So, tiga segi. Sini. Okay, sekarang beritahu saya kawasan yang manakah yang ada tiga simbol? 4. Lorekkan. Boleh tak? Ke tak berapa jalan? Nak buat lagi satu contoh. Boleh. Clear clear. Alhamdulillah. Okay. Jom kita tengok yang kedua. Yang ini dia suruh bina ketaksamaan linear. Ni dia suruh buat ketaksamaan linear. Dia bagi graf, dia bagi persamaan, tapi nak buat ketaksamaan. Okay, senang ni, senang je, senang. Okay, jom kita tengok yang pertama ni. So inilah graf dia kan? Betul tak? Ya. So beritahu saya, graf ni kan dia lorek A, dia lorek dekat bahagian atas bawah kan? A, B. Dia lorek kat bahagian bawah. Betul tak? Dia lorek kat bahagian bawah. Jadi kalau bawah Y lebih kecil daripada X tambah 3. Inilah dia ketaksamaan dia, inilah jawapan dia. Tetapi tengok dulu.
garis ni garisan padu ataupun garisan penuh. Tak ada putus-putus macam ni. Dia tak putus-putus, dia garisan penuh. Kerana dia garisan penuh, dia kita tambah sama dengan. Boleh tak? Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua yang ni pula. Okay. So, atas ke bawah? Kawasan yang berlorek ni, atas ke bawah? Atas. Atas. So, Y, ni kan ni, yang warna kuning ni. Awak fokus kat graf warna kuning kan? Ni warna kuning. Yang lain kamu buat-buat tak nampak. Yang ni kan? Warna kuning ni. Ini atas, ni bawah. Kan? Dia lorek kat mana? Ya. Atas. Atas. So, kalau atas garisan pun padu, lebih besar dan sama dengan, tu salin je lah balik. Inilah jawapannya. Okay, yang terakhir. Banyak benar. Color-color ni yang kadang-kadang bikin pening kan. Elok pakai highlighter ke tak payah pakai highlighter ni korang? Okey je. Okey je Okay. Alright. So untuk garisan ni kiri, ni kanan. Kita lorek belah mana ni? Soalan lorek belah mana? Untuk garisan ni. Lorek belah kiri. So kalau kiri, Y lebih besar ke lebih kecil? Kecil. Kecil. Ya, Alhamdulillah. Y lebih kecil. Tetapi garisan ni garisan putus-putus. Kalau garisan putus-putus, kita jangan letak sama dengan. Sama dengan ni untuk garisan padu. So jawapan dia Y lebih kecil daripada negatif 5X tambah 11. Begini. Inilah jawapan dia. Okay. So nota tak kita. Cikgu bubuh. Apa dia? Sama dengan tu kena bubuh. Sama dengan itu soalan yang bagi. Jangan kita bubuh pun. Yang mana? Sebab dia garisan putus-putus. Apa maksud kamu? Apa soalan kamu? Syasha? Sama dengan cikgu bubuh. Soalan yang last kali tu. Yang nombor 3 ni Kenapa saya tak buat sama dengan? Tak. Cikgu bubuh sama dengan. Yang lebih ni. kecil. Okay. Dia negatif ni. Aduh. Kicau. Baik Syasha? Boleh. Okay, very good. Okay, jom kita tambah sikit kat nota kita ni. Tadi cikgu tak cakap pun apa putus-putus ni semua kan? Kalau cikgu cakap tadi, kamu tak nampak. Jadi cikgu nak tambah lah sekarang lepas kita dah buat contoh kan? Warna apa Warna hijau. Okay. So, cikgu nak tambah kat sini. Warna hijau ni adalah garisan putus. Garisan putus-putus adalah untuk lebih besar. Yang ni lah. So, cikgu tambah macam ni. Boleh? Kalau warna kuning ni, warna hijau ni, kita buat putus-putus. Ni pun sama. Putus-putus warna hijau. Warna merah untuk lebih yang ada sama dengan. Saya tambah lah warna merah. Ni warna merah. Ni warna merah. Nampak tak? Boleh faham tak? Warna merah yang ada sama dengan. Kan? Warna merah. Yang ni pun sama. Merah ni ada sama dengan. Okay. InsyaAllah lah ni. Boleh lah ni. Ke saya syok sendiri ni? Boleh tak?
Boleh cikgu. Oh, Boleh. baik. Tak mute. Okay, semua okay? Ya, okey. Tak maaf. Okay, jom kita teruskan. Okay, cikgu nak discuss pula soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Patutlah diam, dia tanya tak jawab. Okay, so nombor 4 ni ada tiga persamaan. So kita tengok persamaan yang pertama. Yang soalan lorekkan ni atas ke bawah? Atas. Atas. Dan tengok garisan dia ni padu ke putus-putus? Padu. Okay. So Y lebih besar dan sama dengan. Sama. Yes, settle. Okay, sekarang ni saya nak soalan persamaan yang kedua ni. Cuba bina. Siapa volunteer nak try jawab? Okay, Mira, come on. Ni kiri ke kanan? Ni garisan ni. Kanan kan? Ya. Ni kiri, ni kanan. So kalau kanan lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar Mira sebab tengok ni. Kanan dan atas, kiri bawah. Okay? Kalau kanan lebih besar. Kadang-kadang terkeliru sikit kan. Sebab itulah perlukan latihan yang banyak. Okay, so lebih besar garisan putus-putus pula tu. Kalau garisan putus-putus nak pakai simbol yang mana? Sama dengan. Yang ada sama dengan ke yang tak ada? Tak ada. Pandai. So dapatlah jawapan. Okay, nombor 3. Siapa nak try? Nombor 3. Belah kiri ke? Pandai. Belah kiri. So belah kiri simbol apa? Garisan pula garisan putus-putus ni. Kecil. Pandai. Y lebih kecil daripada 4, X tolak 9. Nak tambah sama dengan atau tak? Tak. Ya, tak payah sebab garisan putus-putus. Okay. Alright. Saya rasa okay ni. Okay, nanti saya bagi tahulah mana soalan yang nak kena buat. Okay, so next. Yang ni dia suruh lorekkan. Masya Allah. Lorek. Dia bagi 1, 2, 3. Suruh lorekkan. Okay. Senang aja. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang sangat-sangat. So kalau tadi kita dah tahu dah kawasan dia atas, bawah, kiri, kanan. So yang ini dia bagi 3 ketaksamaan. Yang ni dia dah bagi dah. Graf ni dia dah bagi dah yang ni. Tapi graf Y Y dengan X ni dia tak bagi. Mana graf dia kat graf ni untuk kita tahu kan dia kiri, kanan, atas, bawah. Mudah aja. Mudah semudah-mudahnya. Y ni kamu cari dia punya paksi. Ni paksi dia. Tak? Ni paksi Y. Ni paksi X. Kenapa sini X sini Y? Jangan tanya kerana itu memang daripada dulu memang macam tu. Memang macam tu. Adalah tu pengkaji-pengkaji matematik dulu-dulu, ahli-ahli matematik dulu-dulu. Dia yang letak sini. Sini X, sini Y dan digunakan seluruh dunia kan. Okay, so Y, sini Y.
lebih kecil daripada 7. So sini Y, sini 7. Okay, lepas tu kamu buatlah garisan dia. Tengok dulu dia punya simbol. Simbol ni simbol putus-putus ke padu? Putus-putus ke padu ni? So ambil pembaris kamu, pakai pembaris, gariskan dan label. Y sama dengan 7. X pula. Ini adalah paksi X. Cari nombor 7. Ini 7. Lepas tu ni garis putus-putus ke padu? Putus-putus. Putus. Lepas tu kita putus-putuskan dia. Y sama dengan Y pula. X lah. X. Dah buat putus-putus. X sama dengan 7. Gitu. Senang aja. Sekarang bolehlah kita lorekkan. Y yang ni kan. Y lebih besar. So lebih besar dan sama dengan lebih besar atas lah. So di sini. Okay, yang kedua saya buat ni kan Y. Tapi dia nak lebih kecil. So di bawah saya buat bulat-bulat. Lepas tu X lebih kecil daripada 7. So lebih kecil, ni lebih kecil maksudnya belah kiri. So simbol 3 segi. Paling banyak simbol kat mana? Di tengah-tengah. Inilah dia kawasan berlorek dia. Kalau keluar jawapan soalan macam ni, 4 markah. Gitu-gitu je 4 markah. Okay. Saya nak ambil satu soalan lagi. Soalan 8. Mana? 8? Tak ada pun soalan 8. 6. Soalan 6 ke? Oh ya, 6. 6. Okay, jom. Ada 3 juga. Yang dia bagi, nombor 1 dia dah bagi. Nombor 3 pun dia dah bagi. Y sama dengan X yang ni kan. Dia dah bagi. Ni dia bagi. Kita kena bina yang ni. So ini X, cari paksi apa? Cari paksi X. Lepas tu cari nombor 4. Ni 4. Garisan putus-putus ke garisan padu? Ni. Putus-putus. Okay, so kita lukislah putus-putus. So jadi X sama dengan 4. Okay, sekarang boleh kita buat ketaksamaan. Yang pertama, yang ini lebih besar, so belah atas. Yang kedua, lebih kecil. Yang kedua yang kita baru lukis tadi ni. Lebih kecil, so belah kiri. Lepas tu yang ketiga, lebih kecil dan sama dengan ini kan, lebih kecil, so bawah. 3 segi. So, mana paling banyak? Cikgu rasa yang ni kan? Pula? Inilah jawapan dia. 4 markah. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Rasa macam dah banyak sangat ke hari ni? Macam banyak sangat, cikgu saya sakit kepala. Tolong. Cikgu rasa pun dah okey dah ni. Banyak dah ni. Yang selebihnya kita sambung kelas nanti. So, ini nota. Salin nota dulu. Tulislah hari-hari ni tajuk. Tajuk adalah ketaksamaan linear. Okay, ni yang kamu nak guna pakai nanti nak jawab. Okay. So, soalan nanti saya akan screenshot lah bagi dekat grup. Okay. Alright. Okay ke? Boleh ke? Boleh. Okay, so detail-detailnya saya akan bagi tahu dalam grup jangan lupa tekan pull kat grup tapi yang 4 orang ni saya 5 orang tadi. Syazah ada ni. Tadi tambah lagi Nabila kan? So yang 5 orang tu saya noted lah, dia dapat point tambahan. Ada lagi ke yang masuk yang saya tak perasan?
Abadina. Siapa? Nabila, Mira ada? Mana Ada. pergi Sabrina? Sabrina R dia masuk grup mana? Tak tahu lah. 45. Oh. Grup 45? Grup 40? G40 tu kan? Oh. Okay. Tak apa. Alright, so take care tau. Take care, kekalkan semangat macam ni amalan yang dicintai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Okay, jaga diri. I love you guys. Nanti kita akan jumpa. Okay. Okay. Waalaikumsalam. Let's go. Sama. Bye bye Tanisha.